kita sambung kepada number 4 lah ya. Kita sambung number 4 dalam soalan tutorial tu lah ya. Saya nak kena tengok dekat belakang. Cek. Okey, hari ni kita akan sambung number 4 lah. Okey. So, saya nak ulang balik lah ya. Kalau kita tengok apa yang kita belajar dalam organik ya. Nak ambil pen. Right, mana dia pen? Tak ada pen saya yang biasa tu. Mana? Oh, dah, tak ada. Okay. Okay. So, kalau kita belajar dalam organic chemistry lah. Organic chemistry. Semua orang sihat ya hari ni ya? Ada apa-apa nak diberitahu? Tak ada Sihat. Sihat lah ya. Okay, dah makan. Saya baru habis makan. Tadi baru makan, terus makan tengah hari. Brunch lah ya. Okay, dalam organic chemistry apa yang kita belajar? Okay, pertamanya memang kita akan belajar naming lah, nama organic chemistry tersebut lah, sebab nama ni penting tau. So kadang-kadang dalam tindak balas kamu diberikan nama, okay, tak diberikan structural formula tapi diberikan nama. Jadi kalau tak tahu nama, so tak boleh buat tindak balas tu ya. Sebab dalam organic ni memang kebanyakannya tindak balas lah. So yang pertama ni kita belajar naming lah ya, naming, nomenclature of the organic compound lah ya. Okay, yang kedua apa yang kita belajar ialah physical properties lah. Okay, contohnya kita ada melting point, boiling point, solubility, contohlah. Okay, lagi kita ada apa lagi ya, acidity for example lah. Ini sebagai contoh ya. Pada topik-topik tertentu kita akan belajar acidity. Okay, yang ketiga kamu akan belajar preparation lah. Preparation of the organic compound. Okay, yang keempat kita akan belajar chemical properties. Chemical properties lah ya. Alright. Ini kita belajar lah sebenarnya dalam organic chemistry lah. Semua tajuk. Nanti kalau kamu masuk alkene, kamu belajar benda ni juga. Ya, masuk alkene pun sama. Masuk alkohol pun kamu belajar benda yang sama. Dia lebih kurang. Inilah yang kita belajar lah ya. Tapi bukan ini saja, sebenarnya ini tu banyak. When I say ini, actually sangat banyak lah, sangat banyak ya. Contoh ya. Alright, jadi sekarang kita masuk kepada tutorial alkene number 4 dah sekarang. Okay, dalam number 4 ni, dia ada konsep yang berkaitan dengan preparation dan juga chemical properties lah, chemical reaction ataupun chemical properties of alkene. Ini bila soalan dia tak adalah separate kan, preparation, chemical properties tak. Yang ni untuk soalan 4 ni dah masuk kepada preparation dan juga chemical properties lah. Contohnya ini macam mana nak prepare alkene kan. Ini tindak balas dalam alkene. Dia tanya macam tu. Jadi sebelum kita boleh pergi kepada nak jawab soalan ni, okay, saya akan cerita sedikit lah. Contohnya soalan number 4 ni adalah, konsep dia adalah berkaitan dengan preparation of alkene lah. Ya, okay. So mari kita tengok nota sikit lah. Ya, tengok nota ya. Okay, so kalau kita tengok nota daripada notes ni, ya, macam mana kita nak prepare alkene, ya. Kita boleh prepare alkene daripada satu tindak balas yang kita namakan sebagai dehydration of
alkohol. Dehydrate, apa maksud dehydrate? Buang apa? Buang air lah. Bukan kamu je buang air tau. Alkohol pun buang air. Ya. So alkohol buang air, dia akan dapat alkin lah. Ya. Okay, mari saya tunjukkan contoh lah. Ya, supaya kamu faham. Ya. Alright, so mari kita lihat. Okay. Mari kita lihat macam mana nak prepare alkin daripada alkohol. Okay. Saya ambil contoh. Okay, saya ada compound ini. Saya ada alkohol ini. Okay. So, apabila alkohol nak menghasilkan alkin, okay, dia perlu dicampurkan dengan dehydration reagent lah, ya. Iaitu kita menggunakan concentrated H2SO4. Okay. And then kita panaskan dia pada temperature 180 degree Celsius. Kalau tak ingat ni, kamu boleh letakkan simbol heating lah. Simbol heating ni kalau dalam kimia organik ini adalah memang simbol heating lah. Ni memang simbol heating lah, ya. Heating punya simbol. Kalau kamu belajar, ya, kalau saya beritahu kamu dekat sini, dekat kepala batas ni, ya. Kalau ini simbol heating, ya, kalau kamu pergi Montenegro negara mana pun saya tak tahu lah kan. Montenegro kan, negara Balkan sana. Kalau cikgu dia ajar ni, okay, tulis macam ni, ini pun simbol heating. Heating ni dia standard simbol lah, ya. Standard symbol for heating lah, ya. Okay. Jadi kalau tak ingat temperature, you can write dalam bentuk simbol heating, iaitu triangle, bentuk triangle macam ni, ya. Okay. So apa perlu dibuatkan apabila kita nak hasilkan alkin daripada alkohol? Mari kita baca sikit dia punya nota tu, ya. Kata dehydration. Alkin can be prepared from alcohol melalui tindak balas elimination reaction. Kita buang, kita elimination daripada single bond tukar jadi double bond. This is the elimination reaction lah, ya. The name of this reaction we call it as dehydration of alcohol. Menggunakan reagent seperti concentrated H2SO4, sulfuric acid or H3PO4. Ni phosphoric acid lah, ya. Kita akan eliminate water molecule from alcohol. Okay. H dengan OH are removed from the adjacent carbon. Pada carbon yang bersebelahan lah. Ya, bukan carbon yang sama, tapi daripada carbon yang bersebelahan. Adjacent carbon lah, ya. Reagent and condition. Reagent dia adalah hot. Mesti letak hot. Wajib letak hot. Concentrated H2SO4 ataupun concentrated H3PO4. Ini adalah dehydrating reagent lah. Dia buang air lah. Dia tarik keluar air daripada alkohol. Okay. So, kalau kita tengok apa yang berlaku, ya, okay, mari kita belajar tindak balas itu. So, apa yang berlaku dalam tindak balas ini ialah, ya, kita dapati, yang ini kan, O ni buat bonding dengan carbon kan, ada guna elektron lah. Ni pun buat bonding dengan hidrogen, buat bonding dengan carbon lah, ya. So apabila kita campurkan alkohol ini, ya, dengan H2SO4, okey, apa yang berlaku ialah H2SO4 ni, dengan kata yang mudah lah, dia boleh menarik keluar water molecule daripada H dan OH pada carbon yang bersebelahan. So apa yang berlaku nanti ialah bonding ni nanti akan putus. Bonding ni nanti akan putus lah. Bonding ni nanti putus. Elektron ni, okay. Elektron ni dengan elektron pada H ni, nanti apa yang mereka buat ialah mereka akan O dengan H tu nanti elektron mereka akan combine membentuk water molecule. Boleh tak? Manakala elektron yang ini
elektron yang ni, ya. Dengan elektron yang ni, karbon pada karbon dan karbon ni, mereka juga akan combine. Okay. Okay. Mereka akan bentuk double bond. Boleh putus. O dengan H boleh, O dengan C boleh putus bonding. H dengan C putus bonding juga. So kalau putus, apa nak buat? Lepas putus, cantum balik lah kan. Kan nak biar je diri. Apa? Kalau dah putus, kamu kalau dah putus. Kau tak tahu je lepas tu. Tak kan? Apa kamu buat? Carilah yang lain. Betul tak? Kalau dah putus carilah yang lain. Janganlah diam kan. Okay. So apa terjadilah? Bonding ni nanti dia akan putus. Bonding ni nanti putus. Okay. Bonding ni nanti putus. Ya. H dengan OH dia akan form water lah. Dapat form water buat bonding. Okay. Lepas tu karbon ni pun putus dengan O. Okay. Dia akan dapat apa? Kan? Karbon yang ni, dia pun ada elektron yang H putuskan tadi dengan dia tu. Okay. Kalau dah putus, apa buat? Apa buat kalau dah putus? Kamu kalau dah putus cinta, kamu buat apa? Cantum balik. Tak payah cari lain. Contoh, boleh tak? Cari lain. Apa dah? Apa Maria? Cari lain lah, kan? Cari lain. Bagus. Saya suka macam tu. Move on. Betul tak? Itu namanya move on. Tahu? Carilah yang lain. Okay. Sama lah juga macam orang. Dah putus cinta, carilah yang lain. Tak salah stick pada yang seorang yang tak setia tu. Okay. So apa berlaku ialah dia akan cari elektron pada karbon yang bersebelahan dia. So apabila okay. So plus dengan ini dah dapat air lah, H dengan OH dapat air. Okay. Karbon yang ni tadi ni dah tinggal yang single tadi. Single and available. Okay. Apa buat ialah dia akan buat bonding lah between this and this lah. Betul? Jadi kalau dia membentuk double bond kat sini, maksudnya dia akan menghasilkan apa dia akan dapat? Dia akan dapat double bond kat situ lah. Ni. Dapatlah yang ni. Ni. Bila dia bila dia membentuk bonding, dia akan dapat double bond lah. Ni bonding yang baru terbentuk tadi. So itu yang kita akan dapat lah. Boleh ke tak? Faham tak? Faham. Okay. So saya padam yang ni lah. Okay, maksudnya sekarang kalau lah saya ada kompon ni. Okay. Kalau saya ada kompon ini. Okay. Saya ada kompon ini. Okay. Saya tambahkan dengan concentrated H2SO4. Panaskan. Okay. Saya akan singkirkan air lah. Jadi karbon ini dan karbon yang sebelah dia akan bentuk bonding lah. Akan dapat ni. Dah terhasil lah apa yang kita namakan sebagai alkene. Boleh tak? Terhasil lah alkene. Faham ke tak faham? Boleh ke tak? Boleh. Faham. Boleh. Okay, mari kita tengok contoh lain lah. Okay, mari kita contoh lain. Okay, katalah saya ada ni. Okay, saya ada OH. Okay. So, cuba tengok
Apa yang berlaku ialah dalam kes ini kita akan singkirkan H ini dengan OH yang bersebelahan. Sama ada kita letak atas atau bawah, asalkan di sebelah dia tak kisah. Okay. So apa hasil yang kita akan dapat apabila kita tidak balaskan dia dengan concentrated H2SO4? Berikan hasil dia kan. Saya nak nama hasil tu. Okay, buat sekarang. Buat sekarang dia punya hasil dia. Nama hasil tu. Apa nama? Apa kamu akan dapat? Hasil panggil ni. Tak. 18. Concentrated H3PO4. Ini cara kita menuliskan lah. You can use phosphoric acid ataupun sulfuric acid lah. Panaskan. Kamu dapat apa tu? Dapat apa nama dia? Panggil lah. Butil. Apa? Apa nama dia? Tak dengar? Propin. Oh, propin. Pandai. Okay. So, jadi penyelamat lah sekarang hari ni ya. Okay, apa kita akan dapat? Kita akan dapat. Okay. Yang ni buang. Ni buang lah. So, dapat double bond dekat. Ni katalah this is carbon 1, carbon 2, carbon 3. Ya. Okay. So, kita ada. Double bond terbentuk di antara carbon 1 dengan 2 lah. Ya. So, kita akan dapat inilah. Ini hasil dia. This is the product lah. Side product dia adalah H2O. Boleh tak? Ni apa nama dia ni? Nama apa? Propin. 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 1 propin lah ataupun propin lah. Ya. Okay. Boleh tak? Okay boleh ha? Okay. Boleh. Alhamdulillah. Okay. So, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Okay. Saya ada ini. Okay, mari kita tengok. Bila saya campurkan dengan concentrated H2SO4. Okay. And then saya panaskan. Apakah hasil yang boleh kita dapat? Okay, mari kita tengok. Okay. Kita boleh buang H dengan OH pada adjacent carbon. Pada carbon yang bersebelahan. Betul? So mungkin kita boleh buang OH dengan H yang ini. Tak. Okay. Ini sebelah ni pun ada H juga. Kan? Sebelah ni pun ada carbon yang ini, this carbon. Carbon ni pun ada H juga kan? Boleh juga buang kat daripada H dia. So, kita juga mungkin boleh buang daripada OH dan H di sini. Bermaksud kita dapat berapa produk ni? Berapa alkin kita boleh dapat? Kita boleh dapat 2 alkin. Ya? Kita boleh dapat dua jenis alkin lah. Kita mungkin boleh dapat 2 jenis alkin. Okay. So, setelah saya ada ini carbon 1, carbon 2, carbon 3,
8.5 lah. So, saya akan dapat, okay, 2, 3, 4, 5. Ini tak ada kena-mengena. Okay, ini. Okay, ini CH3. Ini CH3. Okay. Okay. Alright. So sekarang kita tengok ya. Kalau kita tengok kat sini, kemungkinan double bond boleh terbentuk di sini. Dan double bond juga boleh terbentuk di sinilah. Ya. Okey, double bond terbentuk di antara karbon 2 dengan karbon 3. Ini karbon 1, karbon 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Double bond boleh terbentuk di antara karbon 2 dengan karbon 3 lah. Sebab kita buang H dan OH yang inilah. So boleh terbentuk double bond dekat sini. Tahu? Okay. Okay. Dan juga kalau sini terbentuk, di antara 2 dengan 3 terbentuk, di antara 3 dengan 4 tak terbentuk lah double bond. Ya, sebab dia buang. Yang ni kita buang di antara ini. Tetapi kalau kita buang di antara OH dengan H pada karbon 4, OH pada karbon 3 kan? Buang OH dan H pada karbon 4, okay, double bond dia akan terbentuk di antara karbon 3 and karbon 4. Karbon 2 ada tak lagi hidrogen dia? Tak dibuangkan lah macam tu. So kita dapat, sebenarnya kalau dalam kes-kes yang tertentu kita dapati akan ada 2 produk yang boleh dihasilkan lah. Ya? Ada 2 produk yang boleh dihasilkan lah. Ya? So ada 2 produk yang boleh dihasilkan. So satu kita ada yang ni, produk ni A lah, saya letakkan nama dia A lah. Ya. Satu kita ada A. Satu lagi kita ada B. Okey. Biasanya lah ya. Kalau ada 2 ataupun lebih produk, 2 or more produk, kebiasaannya dia akan ada satu major, satu minor. Maksudnya ada yang banyak, ada yang sikit lah. Ya? Sebab alkohol yang kita gunakan ni bukan satu. Dalam satu sudu tu, kalau kita pakai alkohol tu satu sudu kan, ada millions of alkohol. Jadi ada alkohol yang nak menghasilkan ini, ada alkohol yang nak menghasilkan inilah. Kan? Kalau diberi pilihan lah. Sama lah macam orang juga kan. Masa kena COVID. Ada nak balik. Ada yang tak nak balik. Ada yang nak balik. Kenapa nak balik? Kenapa nak balik? Lagi okey kat rumah kan. Belajar sama je kan. Online juga. Kalau kat college pun online juga kan. Senang, makan terjaga. Mak dah siap masak kan. Lagi apa? Basuh baju senang kan. Tampak je washing machine kan, macam tu lah. Okay. Ada yang tak nak balik. Kenapa tak nak balik? Adalah alasan dia, rumah I di di mana dekat Curug sangat kan. Tak boleh, line tak okey. Anak saudara saya kan, rumah dia kan kampung. Kat saya duduk Felda tau. Bila saya duduk Felda kan, lepas tu kat Felda ni dia punya dia dah kampung dah. Lepas tu ada saudara mara saya lah juga. Dia duduk dekat kawasan lagi cukup sangat kan. Line memang tak boleh, susah nak dapat. Jadinya saudara saya tu pun kena pergilah, carilah rumah lain kan. Cari rumah yang boleh ada line. Macam tu lah. Kena pindah pula kan. So tak nak lah balik. Nanti kan madam tu lah garang kan. Nanti tanya-tanya tak panggil nama kan. Kata tak hadir pula, line dah teruk ni kan. Dia kata tak hadir pula kan. Padahal hadir je. Madam ni bukan boleh bersahaya sangat. Macam tu lah cerita dia. Ada yang tak nak balik, ada yang nak balik.
Sama lagi macam alkohol ni. Alkohol ni ada yang nak hasilkan yang ini. Ada yang nak hasilkan yang ini. Okay. Jadi akan jadilah major and minor product. Okay. Tetapi dalam alkohol, ya, dalam alkohol, ada satu rules yang menentukan sama ada dia major ataupun minor lah. Ya. Ada satu rules yang menentukan alkin yang terhasil ini either dia major or minor lah. Ya. Ada satu rule yang menentukan sama ada dia major ataupun minor. Rule tersebut kita namakan sebagai Side-Zaff rule. Okay, Side-Zaff rule. Okay. Apa itu Side-Zaff rule? Apa itu Side-Zaff rule? Okay, mari kita tengok. Apa itu Side-Zaff rule? Okay. Apa itu Side-Zaff rule? Okay. Dekat sini, certain alcohol undergo dehydration and produce more than one alkene. Macam kita tunjukkan contoh tadi lah. Ya. From the mixture of alkene produced, okay, the more stable alkene is major product and can be predicted by using Side-Zaff rule. Ya, Side-Zaff rule lah. Ya. Okay, apa Side-Zaff rule state? Apa Side-Zaff rule kata? Side-Zaff kata, Side-Zaff rule state that in elimination reaction to produce alkene lah ni. Sebab kita labangkan alkene kan. Okay. Alkene with highly substituted double bond. Okay. Ataupun double bond yang mengandungi more alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Okay. Is the major product and more stable product. Okay, lagi sekali saya ulang. Side-Zaff rule state that in elimination reaction to produce alkene that contain, ini dalam bahasa yang mudah lah, alkene that attached to more alkyl group, ya, is the major product and become more stable and become major product lah. Yang ni saya ubah sikit ayat dia. Nak bagi kamu senang mengayat. Ya, okey. Okay, Side-Zaff rule kata apa? Okay. In elimination. Ini adalah tindak balas elimination lah. Sebab daripada single bond tukar jadi double bond lah. Ya. In elimination reaction to produce alkene. Okay. Alkene with highly substituted of alkyl group, ataupun dikatakan bahawa okay, alkene ataupun double bond that attach to more alkyl group, ni kita ubah sikit ayat ya, is more stable and become major product. Apa maksudnya ni? Apa maksudnya ini? Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok ya. Saya nak buang ni sikit. Okay. Aku balik, tak nak balik ni. Okay, so okay ya, so mari kita tengok. Okay, kalau kita tengok yang ni lah, ya. Okay, mari kita tengok dua hasil ni. Okay, kita circlekan dulu dia punya double bond. Oh no. Kita circlekan dia punya double bond lah. Mana double bond dia. Lepas tu kita circlekan alkyl group yang bonded kepada carbon double bond. Yang ni lah. Carbon ni kan. Alkyl group tu maksudnya sebarang rangka carbon lah. Yang ada CH. Ya. CH3 contohnya CH2, CH. Ini kita namakan sebagai alkyl group lah.
Ni this is alkyl group lah ya. Okay. Okay. So kalau kita tengok carbon ini attach kepada carbon double bond. Ini satu alkyl group yang attach kepada double bond lah. Ya. Okay. Yang ini satu lah. Ini satu. Lepas tu yang ini satu. Kalau kita tengok dekat sini, alkin yang ini dia ada sebanyak 3 alkyl group. Alkyl group ni selalunya kita simbolkan dia dengan R lah. Ya. Ada 3 alkyl group. Okay, boleh tak? Kalau tengok yang ni pula. Tengok yang ni pula. Tengok yang ni pula. Ya. Yang ni berapa alkyl group attach kan? Kita circle dulu alkin. Lepas tu kita cari alkyl group yang attach kepada dia. Ini satu lah. Ini satu. Lepas tu, yang ni satu. Yang ni pun walaupun dia ada 2 carbon, tapi consider as 1. Ya. Yang ni pula lah alkyl ni. Dia attach kepada carbon double bond. Okay. Lepas tu yang ni pula. So, this one, compound B ni, how many alkyl group yang attach kepada alkin? Cuba tengok. 4. Empat. 4R kan? Jadi kalau according to Zeth rule, yang mana lebih stabil? A ke B? B lah sebab dia ada banyak alkyl group. Betul? Dia ada banyak alkyl group. Jadi kalau dia ada banyak alkyl group, maksudnya dia more stable. Bila dia more stable, dia akan jadi major product. Boleh ke tak boleh? Okay ya. That means dalam kes ini, ini adalah dia punya major product lah. Boleh ke? Ada apa-apa nak tanya? Boleh, madam. Boleh ya? Okay. Okay, mari kita tengok satu lagi contoh. Okay, kita tengok satu contoh lagi. Okay, kita ada. Yang ni tolong jawab tau. Ini nanti saya panggil nama lagi. Tak nak lah. Set. Boleh dah tu. Tak malah. Terus. Yang ni. Cuba buat alkin yang boleh dihasilkan daripada dehydration of alcohol. Centered H2. Buat sekarang. Okay. Saya nak tengok jawapan dia dalam grup WhatsApp. Postkan dalam grup WhatsApp. Saya panggil nama. Postkan dalam grup WhatsApp dia punya jawapan. Okay. Sekejap lagi saya panggil nama. Saya bagi masa 2 minit untuk jawab. Okay. Saya bagi masa 2 minit untuk jawab. Ni dah salin soalan ya? Salin ya? Okay. Mari kita tengok. Siapa yang saya nak panggil?
Okay. Dah 2 minit dah. Okay. 2 minit saya, bukan 2 minit. Jam dah 2 minit saya. Okay, mari kita panggil. Siapa nak jawab ni? Mari kita tengok dulu. Siapa yang nak kena ni? Okay, Ahmad Hanif. Ya, madam. Ahmad Hanif. Okay, jawab soalan tadi tu. Video saya tengah hang je video. Apa? Tengah? Saya tak berapa nak faham. Tadi tanya tak mau kata faham. Yang ni nampak macam lain sikit. Saja sebagi lain. Dia tengok aduh. Jadi saya tuliskan dia dalam bentuk, ni saya tulis saja nak bagi trik kamu kan. Saya tulis dalam bentuk condense lah. Sebenarnya boleh je saya tulis dalam bentuk expanded. Memang saya tahu lah kan. Memang kamu akan jadi pening sikit lah. Kamu expandkan dia. Kita boleh buang H. Ingat OH kat sini. Ataupun sinilah. Berikan jawapan. Dapat 2 produk kat situ. Takkan dapat. Berikan jawapan dia dalam grup WhatsApp. Tulis, snap, hantar kat grup WhatsApp lah. Ya. Mana di kamu nampak semua saya punya ni ya. Nyok-nyok lah. Nyok-nyok isi. Plus kepala 1 kg RM berapa? Okey kan? Mari kita tengok. Ni cepat ni. Sekejap. Okey. Ni. Yang lain tu tolong tengok. Ataupun ada yang nak tolong? Ada tak yang nak tolong? Ada tak yang nak tolong? Arfa? Ada nak tengok attendance juga. Arfa? Ya, madam. Arfa? Cuba berikan jawapan dia Arfa. Dalam grup. Snap gambar jawapan dia dalam grup WhatsApp tu. Dah siap lah? Madam, yang tu kena expand je ke? Tulisan dia? Ni kah? Tulisan dia ke kena expand? Tak semestinya. Boleh juga tulis dalam bentuk condense. Condense ataupun boleh je jawapan tak kisah. Tulis dalam bentuk condense. Ni condense. Boleh juga tulis dalam bentuk expanded. Tak kisah mana kamu nak buat cara penulisan tu. Ni cara penulisan lah. Siapa yang dah siap? Shima? Ya. Jawapan dah siap ke? Boleh lagi sikit ujung Ustaz. Intan? Intan dah siap belum? Sambil tu tengok agenda tu nanya. Takut salah. Takut salah? Tak apa. Dah siap lah. Dah siap? Intan tak tangkap gambar Intan? Intan tangkap gambar masuk dalam tu. Masuk dalam grup. Masuk Intan. Salah lagi syok kan? Mengajar yang salah ni, kita ada banyak benda saya boleh komen. Kalau tak alamak, tak behar tak banyak komen kan? Masukkan Intan? Intan masuk dah? Intan masukkan gambar jawapan tu. Dah bagus tengok Intan punya jawapan. Okay. Satu kita ada. Okay, satu Intan buang kat hujung. Satu lagi Intan buang dekat
Ni 1, 2, 3, 4, 5 kan. Satu kita dapat pentin. Okay. Satu lagi dapat ni. Saya 1, 2, 3, 4. Dan yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5 karbon. Yang ni 1, 2, 3, 4. Satu Intan dapat pentin. Saya hafal jawapan Intan ya. Satu lagi Intan dapat tubutin. So komen lah. Intan, bukan nak malukan kamu tau Intan. Sebenarnya ini bagus, ini satu proses pembelajaran ya. Okay, tadi Intan punya jawapan macam ni. Okay. Sebenarnya belajar daripada kegagalan tu sebenarnya lagi berkesan lah. Satu Intan dapat pentin. Okay. Satu kita dapat pentin. Satu lagi Intan dapat tubutin. Ni. Okey. Tu kan tengok balik. Saya tengok balik tau. Okey, satu dapat 1, 2, 3, 4 tubutin. Satu lagi dapat 1, 2 pentin. Okey. Betul tak jawapan Intan? Betul ke tak betul jawapan Intan? Okey, orang lain boleh komen tak? Okey, orang lain boleh komen tak? Komen tak? Tak berani nak komen kan? Takut Intan marah. Yang bawah tu bukan 5 karbon tu madam. Sepatutnya. Itulah betul. Tak apa, nanti kita komen. Saya nak tarik ni ke sini. Sepatutnya bila kita buang, kita tak buang karbon tau. Bila dalam jawapan kita tak buang karbon. Kita hanya buang apa? Kita hanya buang H dengan OH je. Ya. Kita buang H dekat sini. Okay. Satu lagi kita akan buang H dekat carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Kita hanya buang H dengan OH pada carbon 1 and 2. Okay. Lepas tu kita buang H dengan OH pada carbon 2 and 3 lah. Maksudnya rangka karbon is still the same. Is still the same. Maksudnya sekarang jawapan yang Intan bagi yang pertama tu, saya nak potong ni dulu Ustaz. Okay. Jawapan Intan yang pertama ni, yang ini betul. Ini betul lah. Sekejap. Saya rapatkan sikit. Okay. Jawapan yang ni pertama ni betul. Kan? Jawapan yang pertama ni betul. Sebab Intan buang daripada carbon 1 and carbon 2 lah. Carbon 1 and carbon 2. Tapi yang ni carbon kita kena buang, seterusnya boleh buang daripada carbon 2 and carbon 3 lah. Ya. Tapi dengan carbon sekali Intan buang. Kan? Ada tak? Buang dekat sini sekali. Ujung ni hilang dah. Okey, mana hilang? Carbon 4 hilang kot macam tu. Dia tak boleh buang, tak boleh hilang carbon. Yang buang hanya H dengan OH sahajalah. Ya. Jawapan ni dah perfect dah kalau ikut ni. Kalau mungkin tersalah sikit je ni kan. Biasalah. Semua orang belajar pun buat salah. Okay. So, dia akan buang pada jawapan yang kedua ni. Sepatutnya dia akan buang pada carbon 1, 2, 3. Pada carbon 2 and carbon 3 lah akan form double bond dekat sini. Form double bond dekat sini lah. Ya. So, ini adalah hasil yang kedua lah. So, kita akan dapat hasil A dan juga hasil B. Boleh Kita akan dapat hasil A dengan hasil B lah. Ya. Okay. Jadi sekarang ada 2 produk. Bila ada 2 produk, kan, mestilah ada yang major dan minor. Samalah juga orang kalau ada dua pilihan nanti kan. Laki pun sama juga kan. Nipu. Nak kata adil. Sebenarnya dok pun. Kan. Susah nak dapat adil. Kan. Okay. Sajalah bebel. Okay. Adil tapi sebenarnya tak adil langsung. Kan. Sama juga macam produk dalam organik. Satu akan jadi major, satu akan jadi minor. Okay, yang mana satu menjadi major, yang mana satu menjadi minor?
A ke B? A ke B yang menjadi major? A. B. B. B ke A? B. Ha? B. Okay. B. Sorry. Mana macam major? Okay, kita tanya orang lain lah. Masita? Masita? Ya, ya madam. A ke B menjadi major? A ataupun B jadi major? B. Ha? B. B. Kenapa B? Kenapa B jadi major? Sebab Alkil Macam mana kita nak buat? lagi banyak daripada A. Dia ada lagi banyak apa? Alkil. Dia ada banyak alkyl group lah. So mari tengok ya alkyl group dia. Okay. Ni alkyl kan, nak tahu dia berapa banyak alkyl group dia, kita bulatkan dulu dia punya double bond lah. Okay. So sekarang ada satu. Okay. Ada satu dan ada dua alkyl group dia. Kan? Kalau yang ni pula, kalau A ni double bond dia. Kan? Okay. Dia hanya ada berapa alkyl group? Hanya ada satu A. Yang ni ada berapa A? 2 A lah. Dua. Jadi B akan menjadi major. Yang ni akan menjadi A akan menjadi minor product lah. Faham tak? Okey ke tak okey? Faham. Okey. Mari kita lihat soalan tutorial. Mari kita tengok soalan tutorial. Okey. Okey, saya tengok. Saya ni tak boleh dengar ni. Ini berlaku. Ini antara yang berlaku. Jadi sama juga apa yang berlaku. Okay. Alright. Mari kita lihat soalan tutorial. Ya. Okay, dalam soalan tutorial tu kita cuba tengok. Okay. Tidak balas alkohol ini. Reaction of this alcohol lah. Ya, reaction alkohol ini. Okay. Kita akan buang H. Ni kalau dia tulis dalam bentuk condense, kamu expandkan dia. Kamu nampak kan? Kamu kan budak-budak baru belajar. Kan? Budak-budak baru belajar ambil galah. Tolong. Betul lah. Ambil galah. Kan? Itu cempedak. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan lah. Okay. So sekarang kita tunjuk. Okay, kita ada H, OH dengan H kat sini. Kita singkirkan. Buang sebagai air lah. Okay, lagi boleh singkirkan OH ini dengan H yang sebelah dia. Pada carbon yang bersebelahan. So double bond boleh terbentuk di sini. Dan double bond boleh terbentuk di sinilah. Okay. Di antara carbon 1, 2 and 3 lah. Ya. Okay. Boleh terbentuk di antara carbon 1 and 2. Okay. Boleh juga terbentuk di antara carbon 2 and carbon 3 lah. Ya, double bond. Okay. So sekarang kalau kita tengok, ya, kita akan ada dua produk lah. So, produk A and also produk B. So dalam kes ini kita dapati major produk adalah produk A. Sebab apa? Okay, sebab apa? Sebab produk A ni dia mempunyai bilangan alkil 1, 2, 3. Okay. Manakala untuk produk B, alkil group dia hanya ada satu je. Ni alkin. Ada satu saja. Boleh ke tak? Boleh ha? Boleh.
Boleh. Ya. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Anything nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Ani? Medium Ya, Fika ya. dekat akhir tindak balas tak payah tambah H2O dah. Boleh. Tapi itu side product sebenarnya. Okay, itu adalah side product. Kadang-kadang dia letak, kadang dia tak letak. Tapi kamu better letak lah. Ya. Tengok dalam soalan ni dia tak letak pun. Tapi it's better for you to write down lah. Dapat sebenarnya ini side product dia. Ini sebenarnya tak penting sangat lah air ni. Tapi better tulis. Better tulis lah. Ya. Sebab dia nak complete the following reaction lah. Tapi dia pun tak complete, tak apa. Tapi tak apa, no problem. Sebab kita yang pentingnya ialah kita nak tengok hasil organik yang terhasil lah. Ya. Okay, yang lain ada nak tanya tak? Ani? Ahmad Hanis. Ani? Ya, madam. Semalam macam mana test DPT? Okay? Lulus, madam. Alhamdulillah. Okay. Alright. Ni faham ah? Yang ni lulus tak? Yang ni ni? boleh. Boleh ya? Okay. Cuma lambat sikit, madam. Apa dia? Cuma lambat sikit. Tak apalah. Okey je. Kamu tahu tak? Kereta Lamborghini kan? Tahu kan kereta Lamborghini kan? Saya tahu. Kereta Viva? Ya, saya tahu ke, madam. Tahu juga kan? Tahu kan? Kalau dia drive daripada Penang pergi KL. Kalau kita bawa Lamborghini sampai tak KL? Sampai. Kalau kita bawa Viva? Sampai juga. Tapi lambat. Sampai juga. Walaupun lambat sikit tak kisah. No problem. Tapi yang penting jalan. Jangan kamu stop. Kan? Malas lah. Itu memang akan habis. Tahu? Tak kisahlah kita ni macam mana pun, as long as kita bawa juga, kita usaha juga, memang kita akan sampai. No problem. Ya? Lambat cepat tu no problem, tak kisah kan. Janji sampailah. Ya? Janji kita faham. Yang penting belajar. Dan sampailah kita faham. Orang yang slow, saya dulu kan kawan surrounded by people yang memang pandai-pandai tau. Mereka ni bilang, dah faham dah. Aku kanting lagi, tak faham lagi. Saya slow, pick up sikit kan. Tapi belajar. Sama je. Lepas tu faham dengan mereka kan. Boleh juga jawab soalan. Macam tu. No problem. Lambat ke cepat ke, it's not that problem. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kita nak usaha ke tak, kita nak faham ke tak. Itu je. Ya? So don't worry. Jangan rasa macam Afiqah. Hebat Afiqah ni kan. Terror. Jadi Paul. Pandai. Hebat. Jangan bandingkan diri dia dengan diri kita. Banding kita dengan kita je. Susah banding orang lain. Ya? Alright. So, mari kita lihat. Mari kita lihat soalan seterusnya tu. Okay. So, tengok soalan seterusnya. Okay. Tengok soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua ni dah konsep lain dah. Ini adalah soalan chemical reaction ataupun chemical properties lah. Okay. Soalan yang kedua ni adalah soalan chemical properties lah. Chemical properties of alkene. Maksudnya tidak balas alkene. Alkene bertindak balas. Yang ini adalah tidak balas untuk menghasilkan alkene. Ini adalah dalam konsep preparation. Preparation lah. Ini preparation of alkene. Ini soalan kedua B ni. B ni adalah soalan tindak balas alkene dengan bahan-bahan yang lain. Okay, mari kita tengok sikit tentang tindak balas alkene dengan bahan-bahan yang lain lah. Ya. Okay, dalam tindak balas alkene yang lain-lain ni kita masuk dalam reaction lah. Ya, kita masuk dalam reaction lah. Ya. Okay, tindak balas alkene. Alkene adalah dia lebih reaktif banding dengan alkene lah. Sebab dia ada carbon-carbon double bond yang mempunyai ikatan pi lah. Ya. Ikatan pi ni lemah. Ya. Dia boleh putus anytime lah. Ya. Okay. Jadi dekat kawasan double bond ini juga adalah kawasan di mana dia mempunyai ketumpatan elektron yang tinggi. Iaitu dia akan menjadi nucleophilic site. Dia akan menjadi nucleophilic site. Tapak yang bercas negatif. Tapak yang bercas negatif ni selalunya dia suka menarik elektrofil. Kan? Dia suka menarik elektrofil lah. Ya. Tapak yang bercas negatif ni sentiasa
diminati, sentiasa disukai oleh elektrofil untuk bertindak balas lah. Ya. So tindak balas dia adalah tindak balas yang kita namakan daripada double bond tukar menjadi single bond. Dia adalah tindak balas addition. Dia adalah tindak balas, jenis tindak balas addition lah. Ya. Alright. So Markov-Nikov ni saya hold dulu. Kita tengok dulu tindak balas yang pertama. Okay. Tindak balas yang pertama ini kita namakan sebagai tindak balas halogenation. Halogenation. Okay. Iaitu memasukkan hidrogen kepada alkin. Okay. Tetapi dengan kehadiran catalyst. Catalyst yang kita pakai ni 3 je. Kamu jangan pakai yang lain. Platinum, or palladium, or nickel. 3 je ni je. Catalyst yang kita pakai. Ya. Apa yang berlaku ialah, okay, hidrogen tu nanti dia akan masuk kepada alkin, menghasilkan daripada alkin dia tukar menjadi alkane. Daripada alkin dia tukar jadi alkin lah. Ya. Tukar jadi alkin tukar jadi alkin. Alkin tukar jadi alkane. Saya nak pelankan sikit. InsyaAllah. Sana. Okay. Alright, jadi kalau kita tengok ini kita namakan sebagai tindak balas hydrogenation. Okay, so mari kita tengok. Saya nak explain sedikit tentang tindak balas hydrogenation lah. Ya. Okay, so katalah saya ada compound ini. Okay. Okay, so kita tambahkan dengan hidrogen. Cara penulisan dia tambah H tu. Dekat atas arrow tuliskan catalyst yang kamu nak pakai. Kamu nak pakai catalyst mahal ke catalyst murah? Pakai catalyst mahal lah. Platinum. Kan? Palladium tu mahal juga. Tapi murah sikit lah. Nickel murah sikit lagi. Ya. Okay. So apa yang berlaku ialah. Okay. Hidrogen ni. Nanti. Okay. Bonding ni nanti dia akan putus. Bonding ni nanti akan putus. Ya. So apabila kita tambahkan hidrogen tu. So yang ini nanti dia akan buat bonding dengan H yang ni. Yang ini pula. Dia ambil. Carbon ni ambil dia punya elektron. Okay, bawa keluar. Nak curang lah. Nak curang daripada carbon sebelah dia. Kan? Curang buat bonding dengan H. Tahu? Curang tak boleh dalam rumah tau. Curang kena kat luar. Ni dia bawa lah keluar elektron dia kan. Curang ada kat dalam rumah? Tak boleh kan? Curang kena kat luar rumah. Okay. So apa berlaku ialah ini kita ada H yang pertama lah. H yang pertama ni akan masuk kepada carbon yang pertama. Carbon 1 lah. Carbon 2, carbon 3. Okey, dekat carbon 1 ni, ya, akan terima H yang pertama lah. Akan terima H 1 buat bonding. Okey, H 1. Okey. Lepas tu carbon yang kedua. Ni, dia akan terima H yang kedua ni. Terima H yang kedua. Okey, yang ni hang dia duduk diam-diam. Sebab hang tak ada functional group. Kan? Jadi sekarang dia akan dapat ni lah. So apa berlaku? H akan masuk kepada double bond. Double bond ada lagi tak kat sini? Dekat produk ni? Dekat produk there's no more double bond. Yang ni ada double bond. Ke mana pergi double bond tu? Carbon ni sudah ambil elektron dia untuk buat bonding dengan H. Dia akan jadi, ini adalah unsaturated. Yang ni akan jadi saturated lah. Dah berubah hilang? Boleh ke? Okey ke tak okey? Okey, boleh. Medium. Okay. Okey, mari kita tengok soalan tutorial.
So mari kita tengok soalan tutorial. Okey, tengok soalan ni. Apa kita akan dapat? Ni, tengok ya. So H ni kan? H2 lah. Okey, satu masuk dekat carbon ni. Satu lagi H ni masuk kat sini lah. So dekat carbon ini. Dekat carbon ni kan? Carbon ni kan? Okey. Ni carbon ni. Carbon 1. Carbon 2. Carbon 1, carbon 2. Asalnya carbon 1 ni dia tak ada H. Sebab ni dia tak ada H. Sekarang dia sudah ada H. Sebab dia sudah ambil H daripada hidrogen tu lah. Ya. Yang ni pun asalnya dia ada satu, carbon 2 ni dia ada satu je H. Now dia ada 2. Ya. Tambah H lah. So dapatlah daripada unsaturated yang kita namakan sebagai alkene. Dia jadi saturated lah. Alkene. Dia menjadi alkene. Boleh tak? Okey ke tak okey? Ya. Okey. 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 So, okey, mari kita tengok soalan yang ketiga pula. Ya, tengok soalan yang ketiga. Tengok soalan yang ketiga pula. Okey, soalan yang ketiga ni adalah nak balas ini we call it as halogenation. Okey. Nak balas yang ketiga ni we call it as halogenation lah. Okey, kita namakan sebagai halogenkan. Ni kalau dalam bahasa Melayu dia halogenkan ataupun masukkan halogen. Halogen tu apa? Halogen tu adalah elemen daripada grup 17 lah. F2 kan. Cl2, Br2. Masukkan halogen lah kepada alkene. Ya, masukkan. Tetapi kena guna inert solvent. Kena guna solvent lah. Sebab kalau kita tengok, okay, halogen ni dengan halogen, okay, kalau organic compound, okay, kalau kita ada organic compound, ya, contohnya ini. Okay, kita tambahkan dia dengan Cl2. Okay, sebenarnya ini adalah organic compound tau. Ini organic compound. Yang ini bukan organic compound tau. Can be non-organic, anything lah, can be anything. Jadi dia tak boleh masuk sangat tau. Dia tak boleh nak mix, dia nak mix tu dia susah. Dia lebih susah. Macam kita lah, kita nak jalan kan. Kita nak jalan, katalah kamu nak jalan kat mana? Saya teringin kalau pencin kan. Saya nak jalan, saya nak travel. Okay. Contohnya kita pergi travel dekat negara-negara Balkan. Negara Balkan ada mana? Bosnia. Kan, Bosnia. Ni mimpi je lah dulu kan. Okay, sekarang ni tak boleh lah. Montenegro. Yang ada pemandangan gunung-gunung tu, lepas tu ada sungai. Cantik gila kot. Montenegro. Kotor. Dan lain-lain lah kan. Okay. Kalau kita pergi, kita boleh pergi satu menggunakan travel agent lah. Travel agent. Ataupun pakai tourist guide lah. Ataupun kita boleh backpack. Saya teringin nak backpack je dengan husband. Okay, jalan honeymoon balik kan dengan husband. Okay, kalau kita pergi, gunakan travel agent, lebih mudah tau. Lebih mudah, lebih senang. Lebih senang lah kan. Okay, kita tahu. Kat sini makan mana best? Makan sini. Contohnya Turki lah, saya suka baklava. Suka baklava kan. Okay, baklava yang mana? Tempat mana best? Kan? Kunafa. Kan? Mana dapat kunafa yang best? Kan? Macam tu lah. So, ada travel agent yang memudahkan kita travel. Tapi boleh juga backpack. Kan? Pergi ambil tiket, apa semua, ambil tiket, okay. Plan lah.
okey ambil hotel mana ni sendiri cari. Tapi dia susah lah. Sama juga macam dalam tindak balas ni. Kalau CL tu saja kita campurkan dengan ni tindak balas tu dia jadi slow, lambat. Tahu? Dia lambat. Sebab dia tak ada solvent yang akan membantu untuk dia mix dengan organic compound. Organic compound ni dia macam leceh sikit tau. Dia macam tu lah kan. Jadi apa kita buat ialah kita biasanya halogen ni kita akan larutkan dia dulu di dalam apa yang kita namakan sebagai solvent. Tapi solvent ni tak buat apa-apa pun. Solvent ni just nak memudahkan saja percampuran di antara halogen dengan organik ni. Itu saja function dia. Dia bukan bertindak balas pun. Dia tak ada tindak balas pun dengan alkin. Ada juga solvent yang bertindak balas. Tapi yang kita belajar ni adalah solvent yang tak ada tindak balas. Ya? Okay. Sebab itulah kita namakan dia sebagai inert solvent. I bawa you je kan travel agent ni. I bawa you je. You makan lah. I tak makan baklava. I tak suka kan. I tak suka kunafa kan. I tak minat manis kan. You manis, you makan lah. Cakap macam tu kan. Contohnya lah. Okay. Solvent ni dia tak bertindak balas pun. Ya. Dia hanya sebagai solvent sahajalah. Dia sebagai solvent sahaja. Ya. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam kes ini, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dalam kes ini ialah okay. Apa yang berlaku? Okay. So apa yang berlaku dalam tindak balas ini ialah okay, kita dapati Cl ni akan masuk kepada carbon double bond. Okay. Cl ni pun masuk kepada carbon double bond lah. So macam tadi juga bonding ni nanti akan putus. Curang kepada Cl. Ni bonding putus. Putus lah bonding kan. Nak bentuk bonding baru kena buang bonding lama kan. Dah keluar matrik nanti carilah girlfriend lain ataupun boyfriend lain masuk universiti. Contohnya itu contoh lah. Sajalah kan. Taklah janganlah biarlah setia. Okey, gunakan solvent yang kita pakai inert adalah dichloromethane. Ini adalah dichloromethane. Ini adalah solvent. Dia tak kacau pun dalam tindak balas itu. Dia tak kacau pun Cl untuk bertindak balas dengan double bond. So apa yang dibuat ialah dia hanya sebagai solvent saja untuk memudahkan pencampuran di antara halogen dengan organic compound lah. Ya. So apa yang berlaku ialah adalah function dia yang lain tapi tak payahlah cerita. Ya. Yang nak bagi kamu senang faham lah. Ya. Okey, jadi apa yang berlaku ialah Cl ni nanti dia akan bentuk bonding dengan, dia akan putuskan bonding double bond ni pada carbon-carbon. Okey, dan dia akan bentuk bonding dengan carbon lah Cl ni. Ya. Okey, so apa hasil yang kita akan dapat ialah kita akan dapat CH3 ada H masuk Cl. Okey, tinggal bonding ini saja lagi. Tinggallah bonding yang ini saja. Okey. Okey, tinggal satu bonding je between carbon dengan carbon. Okey. Satu lagi Cl masuk sini. Dapat ni lah. Boleh tak? Okey ke tak okey? So kita double bond akan hilang. Double bond hilang lah. Ya, double bond sudah hilang. Boleh tak ni? Okey. Ini kita nak tindak balas ini kita namakan sebagai halogenation in inert solvent. Okey. So kita tengok soalan tutorial tu. Okey. Mari kita lihat soalan tutorial. Okey. Sorry. Okey, tengok soalan tu ni. Okey, so tengok soalan ni ya. Okey. So Cl akan masuk kepada double bond ni. So Cl akan masuk kat sini satu. Lepas tu dia masuk kat sini satu lah. Ya. Okey. So kita akan dapat yang ni lah.
Ni dah kenapa? Okay, kita akan dapat yang ni lah, ya, compound dia. Ya. Alright, jadi sekarang kalau kita tengok, mari kita tengok sedikit tentang nota. Ya. Halogenation ni dia kata kalau kita tengok, dia akan masuk pada karbon yang bersebelahan lah. Ya. Dia akan masuk pada karbon yang bersebelahan. Dia akan menghasilkan, okay, akan form vicinal dihalide. Apa maksud vicinal ni? Vicinal ni adalah karbon yang bersebelahan. Okey, karbon yang bersebelahan lah. Ya, pada adjacent karbon tu lah, ya. Yang ni bahasa apa tak tahulah, Latin ke apa, yang merujuk kepada adjacent karbon lah, karbon yang bersebelahan. Okey, halogen akan masuk kepada karbon yang bersebelahan, menghasilkan vicinal dihalide. Di itu maksudnya ada dua halogen tapi pada karbon yang bersebelahan. Ya, contohnya kita tengok soalan tutorial ni. Okay. Jadi pasal apa ni? Apa? Cek. Okay. Dia akan masuk pada karbon vicinal lah, pada halogen akan masuk pada karbon yang bersebelahan lah. Pada karbon ini dan inilah. Ya. So itulah yang berlaku lah dalam tindak balas halogenation. Tindak balas halogenation lah. Okay. Okay, sama juga. Okay. Sama juga kalau kita ada tindak balas dalam D tu. Ya, dalam D tu. Okay. Dalam D tu apa yang berlaku ialah, okay. So, apa yang berlaku ialah, soalan D, kita tengok soalan D. Soalan D ya. Soalan D kita ada cyclohexene dengan Br2. Okay. Kita ada cyclohexene. Cyclohexene. Tidak balaskan dengan Br2 dalam dichloromethane. Ya. So apa yang berlaku ialah double bond ni nanti akan hilang lah. Ya. So apa yang kita akan dapat ialah, okay, Br masuk sini. Br masuk sini lah. Yang ni kita tuliskan dia dalam bentuk skeletal. Sebenarnya kalau dia dalam bentuk expanded, kamu lebih suka bentuk expanded sebenarnya, saya tahu. Kan? Tapi letih lah nak tulis dalam bentuk expanded ni. Ni. Okay. Kita tindak balaskan dengan Br2. Okay. Satu masuk karbon sini. Satu masuk karbon sini lah. So apa kita akan dapat ialah solvent. Kamu akan dapat inilah. This compound. Okay. Masuk sini satu Br. Satu lagi Br masuk sini lah. Lari pak. Okay, dapat ni lah. Ya. Dapat compound ni. Okay, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Boleh ha? Okay. Boleh. Boleh ha? Okay. Okay. Alright.